Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni kita dapat sambung lagi pengajian kita atau bacaan kita pada buku At-Tatbiqus Sarfi karangan almarhum Dr. Abduh Ar-Rajihi. Di mana pada minggu lepas kerana kita memberi laluanlah kepada program Usbu' Lughawi Minggu Bahasa Arab yang dikendalikan oleh UBA Felcom, Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Maka kelas pada minggu lepas ditangguhkan dan pada malam ni alhamdulillah kita dapat sambunglah ya. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana bagi kepada kita peluang dan juga kata apa kesihatanlah, bagi kesihatan masa untuk dapat kita sama-sama belajarlah insya-Allah. Baik. Jadi pada 2 minggu yang lepas kita dah pun masuk tajuk Al-Mushtaqat, dan saya menyebutkan bahawa tajuk Al-Mushtaqat ni merupakan tajuk yang sangat pentinglah, tajuk antara tajuk utama dalam ilmu saraf. Maknanya kita tidak dinamakan belajar asas saraf kalau kita tidak belajar dan faham tajuk ataupun topik Al-Mushtaqat. Okey. Pada 2 minggu lepas, kita baca 2 perenggan ni di muka surat 75 75. Okey, kita baca 2 perenggan yang pertama ni di mana pengarang Dr. Abduh Ar-Rajihi rahimahullah dia cerita maksud istiqaq, maksud istiqaq. Yang mana istiqaq ni saya terjemahkan dengan istilah derivasi ya, derivasi. Derivasi. Di mana kalau kita tengok di sini huraian yang dinyatakan oleh pengarang ni, dikata contohnya perkataan kataba. Okey. Maddah lughawiyah kataba, daripada kataba boleh jadi katibun, boleh jadi maktubun, boleh jadi maktabun kan. Jadi dia kata proses perubahan yang berlaku kepada kata dasar kataba itu sehingga membentuk beberapa bentuk kata nama dah. Okey, maka itu dia panggil sebagai istiqaq. Bahkan kalau kita tengok dari segi bahasa, kalimah bila kita kata ishtaqqa ar-rajulu masalan al-kalimata min ghairiha, dari segi bahasa kita kata ishtaqqa ar-rajulu al-kalimata min ghairiha, maksud dia akhrajaha minha ataupun saghaha minha. Maknanya dia ada proses kita mengeluarkan sesuatu perkara daripada perkara yang lain, ataupun kita membentuk satu benda yang baru daripada perkara yang asal dah. Maka daripada tu mari perkataan istiqaq. Ya. Insyaqqa contoh kan, mari dengan makna muncul. Muncul ni maknanya dia keluar kan. Insyaqqa, insyaqqal qamar contoh kita kata dah. Maknanya matahari bintang bulan dah. Bulan tu al-qamar tu bulan dah. Bulan tu muncul. So muncul tu dia ada proses dia khuruj dah, dia keluar. Jadi daripada kataba dia keluar jadi katib,
jadi maktub, jadi maktab. Maka yang tu dia panggil ishtiqaq. Kemudian Dr. Abdul Ar-Rajihi juga menyebut di sana ada satu istilah dia panggil iltisaq. Iltisaq. Iltisaq ni dia buat mari contoh dalam bahasa Inggeris. Kalimah write. Kalimah write. Jadi writer, dia tambah ER kat belakang dia. Ditambah R lah kat belakang dia. Writer. So yang tu dia panggil iltisaqiyah. Iltisaqiyah ni maknanya dia macam imbuhan lah. Dia imbuh. Dia bubuh ditambah dekat depan ataupun dia tambah dekat belakang lah. Okey. Lepas tu dia panggil apa ni? Lughah iltisaqiyah. Okey, tapi bahasa Arab dia tak panggil lughah iltisaqiyah. Bahasa Arab dia panggil lughah ishtiqaqiyah. Sebab kalau daripada kataba dia jadi maktub contohnya, dia bukan tambah mim kat depan je, tapi bahkan dia ada pula tambah waw kat tengah tu. Tapi maksud Dr. Abdul Rajihi rahimahullah, iltisaqiyah ni dia tambah kat depan ataupun kat belakang. Ataupun tambah dua-dua. Dia sama dengan macam bahasa Melayu dah tak ya? Sama macam bahasa Melayu. Kita ada kata imbuhan yang kita tambah dekat depan ataupun belakang dah. Okey. Ala kulli hal itu beberapa maklumatlah yang pengarang kongsikan dalam dua perenggan yang pertama. Jadi malam ni kita nak sambung tengok apakah dia jenis-jenis mushtaqat dalam bahasa Arab. Apakah dia jenis mushtaqat dalam bahasa Arab. Jadi mushtaqat dalam bahasa Arab ni dia ada beberapa jenis. So apa yang disebut nanti tu memang ittifaq lah, kita kata memang dalam mana-mana kitab nahwu pun itulah dia mushtaq. Kitab nahwu, kitab saraf itulah dia mushtaqat. So baki lagi kita ingatlah bila mari isim fa'il contohnya tu nampak dah isim fa'il mushtaqah. Bila mari isim maf'ul dia tahu dia mushtaqah. Dan seterusnya kita akan tengok satu-satu dah. Okey. Insya-Allah sampai habis. Cuma malam ni saya tengok sini insya-Allah kita cubalah dalam masa sejam ni untuk kita cuba baca isim fa'il. Kalau sempat kalau sempat. Kalau tak sempat kita sambung minggu depan lah. Okey. Bila saya tengok di bawah tajuk ismul fa'il ni ada banyak dia ada beberapa kaedah dan dia ada banyak kalimah-kalimah lah. Mungkin kalimah setengah-setengah tu kalimah yang kita biasa jumpa dah. Dan mungkin juga di sana ada kalimah yang mungkin kita belum pernah jumpa. Okey, cuma dia ada beberapa kaedah yang dikumpulkan di sini oleh pengarang kita ni. Okey, so kita tengok satu-satu lah. Okey, dia kata awalan ismul fa'il. Ismul fa'il. Okey. Wa huwa ismun yushtaqu minal fi'li lidalalati ala wasfi man qala bil fi'li. Fa kalimatu katibun mathalan ismu fa'ilin tadullu ala wasfi alladhi qama bil kitabati. واللغويون القدماء يقولون إن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع بل يقولون إن الفعل المضارع سمي مضارعا لأنه يضارع اسم الفاعل أي يشابهه. والواقع أن هذا الذي ذهبوا إليه قد يحتاج إلى إعادة نظر وبخاصة من حيث الدلالة على الزمن مما لا مجال لتفصيله هنا. Okey. Boleh bagi dia tu dah. Saya ingat baru ni dalam uslub baru ni kita buat ada satu pertandingan saya jadi juri lah malam tu sekali dengan Ustaz Fauzi dan Ustaz Azizi. Ini kalau ada pelajar-pelajar BAS bersama kita pada malam ni. Malam tu kita ada buat pertandingan membaca kitab Arab. Masya-Allah.
pertandingan membaca kitab Arab. Alhamdulillah penyertaannya ramai, ada dalam 10 orang rasanya. Masya-Allah. Masing-masing baca tu alhamdulillah lah, okeylah. Walaupun tak nafikanlah ada kesalahan, tapi tak apalah, kita dalam proses belajar kan. Dan saya yakin kalau kita tanya peserta tu kan, sebab mereka tidak diberikan teks tu awal dah, mereka hanya diberi tahu nama kitab iaitu Syarah Ibnu Aqil, tetapi muka surat berapa, dekat mana, apa semua tak tahu. Bila duduk di atas kursi tu, kami sebagai juri pun bagi tahu, okey, muka surat sekian. Dia pun buka, dia baca, dia berikan satu muka surat kan. So saya yakin ketika mereka baca tu, mereka akan nampaklah bahawa untuk kita baca dengan betul, selain daripada vocab, yang kita perlu tahu adalah kita juga kena tahu kedudukan perkataan tu dalam kalimah tu dia jadi apa dia kalimah yang berada sebelum dia, selepas dia, kejadian apa. Jadi maknanya segala kemahiran ilmu nahwu dengan saraf yang dia belajar tu memang dia kena praktikkan semasa baca kitab. Kalau dia dapat praktikkan 100%, insya-Allah bacaan dia tu betul lah dan tidak ada kesalahan lah. Jadi kalau kita nak capai benda tu, nak menguasai benda tu, memang pertama sekali kita memang kena banyak membaca lah, tu yang pertama. Yang keduanya kita kena ingat balik tajuk-tajuk nahwu, tajuk-tajuk saraf yang kita dah belajar dah. Ini pesanan saya lah kepada pelajar-pelajar BAS yang mengikuti. Maknanya kita sebenarnya bukan tak belajar, kita belajar tajuk-tajuk nahwu lah. Kalau kita khatam dah, katakanlah di peringkat diploma contoh dah, ataupun kalau di peringkat sekolah pun, saya rasa kalau kita belajar daripada awal lagi sampai kita habis tingkatan 6 contohnya, kemudian kita masuk diploma contohnya dah, diploma bahasa Arab ke contohnya, ataupun diploma pengajian Islam, saya yakin yang kesemua tajuk-tajuk nahwu yang utama tu memang kita dah belajar. Baki laginya bukan kita tidak faham, tapi kadang kita tidak ingat dah. Kita tidak ingat. Tu cabaran ada, cabaran dah. Okey, so kalau kita boleh ingat, insya-Allah dia akan membantu kita lah apabila kita baca kitab tu, insya-Allah dia betul dan boleh mengelak daripada ada kesilapan lah. Okay. Boleh, tak apa, kita usaha. Pelajar-pelajar BAS kita usaha supaya suatu hari tu kita baca kitab tu betul semua dia punya baris dia, insya-Allah. Okay, baik. Kita balik semula pada apa ni murad ataupun maksud yang dia nak sampaikan di sini. Okay, yang pertama dia kata isim fa'il, wa huwa ismun yushtaqu minal fi'li. Okay. Isim fa'il merupakan isim. So isim fa'il ni dia kata nama yang kita kata dikeluarkan daripada fi'il. So bila kita faham ismun yushtaqu minal fi'li, kalau orang tanya mana asal? Isim asal ke fi'il asal? Ismun yushtaqu minal fi'li. Kita faham daripada ayat dia tu kan, maknanya apa dia? Isim lah tak? Fi'il lah asal tak? Sebab ismun yushtaqu minal fi'li. Yushtaqu tadi maksud dia yukhraju. Isim yang dikeluarkan daripada fi'il. Kena faham tu. Dia bubuh tanda satu tu. Penting tu nota kaki tu kan. Dia kata laisa hunaka da'in an nadkhula fi khilafatil basriyina wal kufiyina haula aslil ishtiqaqi ala ma asyarna ilaihi anifan indal hadithi anil masdari. Dia sebenarnya gini, dia isu siapa dulu siapa kemudian, semua ni dia khilaf lah, panjanglah khilaf tu dalam kalangan ulama nahwu. Sekolah Basrah kata lagu ni, sekolah Kufi kata lagu ni. Lepas tu ada pula sekolah-sekolah lain. Mazhab nahwu ni kalau kita belajar dia ada 5 tak? Dia ada 5 tak? Kalau kita belajar sejarah nahwu, sepengetahuan saya tak, paling kurang dia ada 5 ke 6. Yang utama Basrah, lepas tu Kufah, lepas tu Baghdad,
Baghdadi tak, lepas tu Andalusi, lepas tu Misri. Kalau yang zaman-zaman Kediang ni dia ada banyak, dia macam-macam mazhab, tapi dia 5 lah yang paling asas. Tak, tapi 5 yang pecahan yang utama. Tapi sebenarnya hakikat dia hak 5 ni pun dia balik kepada hak 2 tu sebenarnya. Hak mula-mula tu balik pada 2 yang mula-mula tu. Hak tu asal. Kalau kita nak kira yang asal lagi, dia balik pada apa ni, mazhab Basri lah. Sebab mazhab Basri ni dia legend sekali. Dia legend dan dia yang first. Hingga kan kalau kita tengok tabaqat yang atas lagi pada Khalil. Khalil tu dia tabaqah yang kedua ataupun yang ketiga. Tabaqah yang kedua rasa Khalil tu, kalau saya tak silap ke tabaqah yang ketiga, saya lupa dah. Tapi di atas pada dia lagi tabaqah mula-mula sekali, tok guru dia ataupun tok guru pada tok guru dia. Kalau kita tengok di Kufah tak ada lagi ulama. Sebab dia start di Basrah dulu. Apabila mari tabaqah yang kedua, barulah ada tabaqah yang pertama di Kufah. Jadi hak legendnya, hak asalnya adalah di Basrah dulu. Dia Basrah dulu. Okey. Dan kalau kita belajar dalam sejarah tu, memang dua sekolah ni lah yang ada munafasah, yang melahirkan ramai ulama-ulama yang hebat-hebat. Bahkan untuk setiap tabaqah tu dia ada ketua dia. Kalau orang ni ketua di Basrah, maka orang ni ketua di Kufah. Okey. Jadi ada khilaf sama. Okey. Jadi apa sebenarnya yang khilaf dalam bab ni? Dalam bab ni Basrah kata asalnya adalah masdar. Masdar tu isim lah, daripada masdar tu keluar jadi fa'il. Tapi Kufah kata tak, asal dia adalah fa'il. Daripada fa'il tu dia keluar jadi masdar lah, jadi mushtaqq dan sebagainya lah. Kemudian ada pula yang kata masdar tu asal kepada fa'il. Okey, dan fa'il tu pula asal kepada isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Ia panjang gitulah. Okey. So benda tu benda khilafah, yang mana benda khilafiyah, yang mana kalau ikut Dr. Abdul Ar-Rajihi, dia kata untuk tatbiqus sarfi, untuk kita belajar saraf ni, untuk kita tatbik dalam kita punya kemahiran bertutur ke menulis dan sebagainya, maka benda-benda khilaf tu kita tak tepi, kita letak di tepi. Kita tak payah caralah. Kita tak payah, kita biar, kita ignore. Sebab kita bukan nak belajar sejarah nahwu lah, ke usulun nahwi, ke usul sarfi ke tak. Tapi kita nak tatbik. Okey dah? Boleh dah? Sebab tu situ dia kata laisa hunaka da'in. Dia kata tak ada keperluan. Laisa hunaka da'in. Tidak ada keperluan untuk kita masuk membincangkan khilafah Basrah Kufah sampai ke akhirnya kan. Okey. So tak payah. Cuma sini kita terimalah apa yang ditulis oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi ini. Dia kata wahwa ismun yushtaqu minal fi'li lidalalati ala wasfi man qama bil fi'li. Lidalalati, bukan lidilalati, lidalalati, ad-dalalah. Ramai orang sebut lidilalah tak? Tak pasti. Lidilalah tu dia rujuk kamus mula lah. Sebab saya belajar daripada dulu lagi, memang lidalalah. Saya tak pasti lidilalah ada ke tak. Takut boleh baca dua-dua, wallahu a'lam. Tapi kalau saya duk baca sejak daripada itu lagi. Daripada itu lagi. Jadi saya duk belajar laginya, ustaz saya dia kata lidalalati. Okey. Lidalalati ala wasfi man qama bil fi'li. Dia nak menunjukkan pada apa? Dia nak memperihalkan man qama, orang yang qama bi. Qama bi ni kita terjemah melakukan perbuatan. Qama bil fi'li. Qama ni bangun lah. Asal dia tak? Qama bangun. Tapi kalau qama bi maksud dia melakukan lah. Bangun dengan maknanya melakukan. So qama bil fi'li maknanya melakukan perbuatan.
Jadi isim fa'il ni dia nak cerita pasal, nak tunjuk pada pasal orang tu, orang yang pelaku tu, yang buat fa'il tu. Ini nak memperihalkan tu. Okay. Kita semua tahu dah beza di antara isim fa'il dengan fa'il dah. Kita semua tahu kan? Isim fa'il ni dia merujuk kepada kalimah tu sendiri. Kalimah tu, bentuk kalimah tu. Nah, daripada daraba jadi daribun. Maka daribun, da, alif, ra, ba tu, itu adalah bentuk dia tu adalah bentuk isim fa'il. Dan bila kata bentuk isim fa'il, maka dia menunjukkan kepada, membawa makna pelaku, orang yang memukul tu tak. Man qama bid-darbi, orang yang melakukan pukulan tu. Kalau daribun tak. Tapi kalau fa'il, bukan ismul fa'il. Fa'il ni waktu mana-mana kalimah boleh, mana-mana isim boleh yang dia jadi pelaku dalam ayat tu. Tu kedudukan dalam ayat. Waktu fa'il tu, dia waktu dalam bab nahwu kan. Tapi ismul fa'il ni dia dalam bab saraf. Kan? Kita tahu kan beza nahwu dengan saraf kan. Saraf ni dia kaji kepada kalimah tu, bizat. Tapi kalau nahwu, tengok kalimah campur kalimah, kedudukan dalam ayat dia jadi apa, fa'il ke, maf'ulun bih ke, apa benda kan, hal ke, tamyiz ke, kenapa dia jadi ni, kenapa jadi ni, sebab kedudukan dalam ayat. Nah, tu nahwu. Tapi saraf ni dia kalimah tu sendiri. Bi raddin nazar an makanihi, tanpa kita perlu melihat kepada apa ni, dia jadi apa ayat, tak perlu. Dia tengok pada zat kalimah tu saja. So ismul fa'il ni adalah kata nama pelaku tu. Faham tak? Okey. Maka dia kata fa kalimatu katib mathalan. Contohnya perkataan katibun. Dia isim fa'il. Tadullu ala wasfi alladhi. Alladhi tu man lah. Man tadi. Dalam ta'arif tadi dia sebut wasfi man qama bil fi'li. Tak. Sini wasfi alladhi. Sama dah makna dia. Man dengan alladhi. Sebab man tadi pun maksud dia man al-mausulah. Okey. Maknanya katib tu dia menunjukkan pada, nak memperihalkan orang yang melakukan perbuatan menulis. Allazi qama bil kitabah. Yang melakukan perbuatan menulis. Mana orang yang menulis lah. So katibun kita semua tahu, itu orang yang menulis, penulis. Penulis. Tak? Okey, wal lughawiyun al-qudama, dan pakar bahasa, ahli bahasa, ulama bahasa al-qudama yang terdahulu, lama-lama. Yaqulun, mereka berkata, inna. Okey, selepas yaqulun dia inna, bukan anna dia, kena ingat dalam nahwu. Jumlah tu, dia kalau selepas yaqulun, jumlah tu kalau kita bubuh inna, kita kena baca inna dengan anna. Yaquluna inna. Nah, yaquluna inna ismal fa'ili, isim fa'il ni dia yushbihu al-fi'l al-mudhari'a. Isim fa'il ni dia serupa dengan fi'il mudhari'. Serupa dengan fi'il mudhari'. Yushbihu tu menyerupai. Samalah dengan fi'il mudhari'. Okey. Bal yaquluna innal fi'lal mudhari'a summiya mudhari'an li'annahu yudhari'u ismal fa'ili ay yushabihuhu. Okey. Fi'il mudhari' tak, kita ada fi'il madin, fi'il mudhari' dengan fi'lu amrin kan. Tiga beradik fi'il tu kan. Fi'il mudhari' tu. Mudhari' tak. Okey, kalimah mudhari' itu fi'il dia. Mudhari' itu atas wazan isim fa'il tak. Okey, rubai. Fi'il dia adalah yudhari'u. Dhara'a yudhari'u. Dalam bahasa, kalau tengok kamu, yudhari'u tu maksud dia yushabihu. So kenapa fi'il tu dinamakan dia fi'il mudhari'?
sebab dia sama dengan isim fa'il. Sama dengan isim fa'il. Cumanya sekarang ni dia kata wal lughawiyun al qudama. Al lughawiyun al qudama. Kenapa dia sebut al qudama? Sebab dia kata kita faham daripada ayat tu, tengok ayat yang selepas tu. Dia kata wal waqi'u anna hadha alladhi dhahabu ilaihi qad yahtaju ila i'adati nazar. Maknanya pandangan yang mengatakan isim fa'il ni dia sama dengan fa'il mudhari' apa semua ni, Dr. Abdul Ar-Rajihi kata pandangan tu yahtaju ila i'adati nazar, perlu dilihat kembali. So maknanya dia ada khilaf dalam masalah ni, dan mungkin hak yang khilaf ni mari daripada orang yang al-muhdathun, baru-baru, hak kediang. Sebab dia kata al-lughawiyun al-qudama yang kata gitu. Dan sebenarnya apa yang disebutkan oleh al-lughawiyun al-qudama tu memang masyhur lah. Masyhur kalau kita belajar, memang isim fa'il tu memang dia dikonsiderkan sama dengan isim dengan apa ni, dengan fa'il mudhari'. Tak. Apa ni, tapi kita faham daripada pandangan Dr. Abdul Ar-Rajihi bahawa di sana ada yang tidak bersetuju dengan pandangan qudama tu. So saya rasa yang tidak bersetuju tu adalah golongan al-muhdathun lah, golongan yang kedian-kedian lah, mutaakhirun lah, okey, al-mutaakhirun ataupun muhdathun. Okey, tapi dia kata mimma la, dia kata wa bi khassatin min haitsu dalalati ala zamani mimma la majal li tafsilihi huna. So dia kata khususnya yang berkait dengan menunjukkan kepada masa, yang mana dia kata tidak perlu didetailkanlah di sini. Okey, sebenarnya dia ciri-ciri persamaan dia tu, okey, nantilah semula. Okey, nanti semula insya-Allah. Kalau perlu kalau perlu kita boleh ustaz ceritakan okey ni ciri-ciri persamaan ni dan sebagainya. Okey, waktu kedialah waktu semula dah. Okey, sini kita nak habis dulu tajuk ismul fa'il ni, dan apa ni, Dr. Abdul Ar-Rajihi pun kata apa ni, dia tidak mahu tafsilkan di sini. Okey, khilaf ni kalau kita nak tengok betul-betul, nanti ustaz susun semula dia punya hujah-hujah dia. Boleh kali kita nak tahu, boleh, tak ada masalah. Okey, cuma malam ni ustaz tak mau sebut lagi benda ni sebab hujah-hujah dia tu kita, kalau betul kita nak tahu, cuba kita tengok, kita kena susun dulu. Dia ada sebut di dalam kitab-kitab lain lah. Okey, boleh dah? So hari ni kita fokus je dulu pada kaedah-kaedah kita nak membentuk isim fa'il daripada fa'il. Boleh dah? Okey, so jadi dia ada beberapa. Yang pertama alif. Alif ni dia ada berapa bulat? 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2. Okey, dia ada, okey. Yang alif ni dia ada 2 bulat. Mana dia ada 2 pecahan dia. Kemudian ba. Ba dia ada 1, 2, ada 2. Mana dia ada alif dengan ba. Yang alif dia ada 2 bulat, 2 pecahan. Lepas tu yang ba pun dia ada 2 pecahan juga. Itu saja kaedah dia. Okay, mari kita faham lah, kita cuba fahamkan. Mudah je ni. Bila ustaz baca, ustaz tengok mudah je. Sekejap lah, macam ada okey, sekejap.
paparan kitab tu tadi tak nampak tak? Okey, sekarang ni ada tak? Sekarang ni nampak tak paparan kitab tu? Nampak dah? Dah nampak dah kan? Okey. Baik. Ada dah? Okey, baik. Kita tengok yang satu, nombor 1. Okey. Ada dah? Okey, baik-baik. Terima kasih. Tengok yang satu ni. Wa yusaru ismul fa'ili ala nahwi tali. Okey, alif tu alif Satu tu alif sebenarnya. Minal fi'li thulathiyyi ala wazni fa'ilun. Ala wazni fa'il ataupun fa'ilun lah. Okey, mithlu kataba katibun, la'iba la'ibun, qara'a qari'un, akhadha akhidun, sa'ala sa'ilun, wa'ada wa'idun. Okey. Di sini dia bagi 1 2 3 4 5 6. Dia bagi 6 fi'il thulathi dan dia mewakililah yang jenis-jenis fi'il thulathi tu. Okey, tak apa. Yang pertama, dia pecah kepada dua, satu fi'il thulathi dan bab fi'il ghairu thulathi yang bukan thulathi. So yang thulathi ni dia ada dua kaedah dia. Okey. Yang pertama dia kata fi'il thulathi kita bentuk isim fa'il daripada fi'il thulathi atas wazan fa'ilun. Okey, hak ni hak basic sekali lah, semua tahu Contoh kataba, dia jadi katibun. La'iba, la'ibun, qara'a, qari'un. Okey, kalau tengok beza kataba, katibun, la'iba, la'ibun. Kataba dengan la'iba ni dia fi'il sahih yang tidak ada apa? Tidak ada huruf illah kan? Kaf, ta, ba, lam, ain, ba. Dua contoh ni kataba dengan la'iba ni dia mewakili fi'il sulasi sahih yang dia tidak ada huruf illah. Tetapi bila qara'a, huruf illah dia kat belakang tak? Qara'a, huruf illah dekat belakang. Qara'a. Walaupun huruf illah ada dekat belakang, tapi huruf illah tu tidak ada kesan apa-apa dah. Walaupun huruf illah tu wujud, tapi huruf illah tu dia wujud di belakang. Dia ada hamzah kat belakang tak? Okey. Maka dia tetap jadi qari'un. Qari'un. So hamzah tu dia dia mudhaf, dia mahmuz mahmuz tak. Okey, qara'a qari'un. Sama juga dengan akhadha, kat depan dia ada hamzah. Okey, dia jadi akhidun, dia tidak ada kesan apa-apa. Sa'ala, sa'ala ada hamzah dekat tengah. Dia sama juga macam kataba dengan la'iba, dia tiada apa-apa masalah, boleh buat dalam bentuk fa'ilun. Sa'ala sa'ilun. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Tak dalam Quran tak? Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya. Sa'ala sa'ilun. Akhadha akhidun. Wa'ada. Wa'ada tu misal tak? Dia fi'il misal tak? Dia ada huruf illah kat depan. Tapi huruf illah kat depan pun dia tidak memberi kesan apa-apa. Dia sama je macam kataba dengan la'iba. Wa'idun. Tambah alif je. Okey. So hak ni hak yang mudah lah. Maknanya marilah mana-mana fi'il yang pattern macam ni, dia kita tukar saja dia dalam bentuk fa'ilun. Mengikut wazan fa'ilun. Daraba daribun. Katama katimun. Ada? Benda lagi. Nazala nazilun. Apa lagi? Banyaklah. Okey, banyak dah fi'il tu. Okey. Baik. Pecahan dia ni. Hak ni hak yang ni. Okey. Yang pertama, apa pecahan dia? Yang tidak mari atas macam hak tadi. Macam hak kataba, la'iba, qara'a, akhadha, sa'ala, wa'ada. Okey, dia sebut mula-mula sekiranya fi'il tu ajwaf. Fa in kana al-fi'lu ajwaf. Ajwaf ni apa?
Kita kena ingat semua mithal, ajwaf, naqis. Bila kata mithal, huruf illah dia kat depan dah. Ajwaf, huruf illah dia dekat tengah, dekat tengah. Ajwaf. Naqis dekat belakang. Mithal, ajwaf, naqis. Ajwaf, jauf. Jauf ni berlubang tengah dah. Jauf, ajwaf. Jauf. Okey. Baik. Fi'il ajwaf, tetapi ainul fi'li itu adalah alif. Alif. Alif ni dia mungkin asal daripada waw ke, asal dia ya ke, tak. Tapi yang penting kita nampak alif lah. Nah, contoh dia apa? Contoh ada kat bawah tu 3 kalimah yang dia bagi tu. Tanpa melihat kepada asal alif tu apa dah. Yang penting nampak alif pada fi'il madhi tu. Ya. Qulibat hadhil alifu. Qulibat hadhil alifu hamzatan fismil fa'ili. Apabila kita nak bentukkan isim fa'il, maka alif tu, alif apa? Alif yang fa'il tu kan? Yang fa'il tu kita tambahkan dia hamzah. Hamzah. Jadikan hamzah. Kena faham molek. Sekarang ni qala lah. Qaf alif lam. Okey, qaf alif lam. So sebelum kita buat mari dalam bentuk fa'il, sebelum kita tambah alif, satu tambah alif, yang fa'il kan, fa'il kita tambah alif kan. Asal dia fa'ala dah. Fa'ala asal dia. Kita pun nak buat dalam bentuk isim fa'il, kita tambah alif. Jadilah fa'il. So bila qala dia ada qaf, lepas tu dia ada alif dah, lepas tu dia ada lam. So mula-mula kita tambah dulu alif dulu. So dia akan jadi 2 alif dah. Qaf, alif, alif lam. Betul tak? Kan? Nampak tak? Ni sebab tak ada whiteboard dah, tapi boleh bayang dah. Boleh kalau saya nak buka Microsoft Word pun, tapi tak apalah. Okey, saya sebab benda ni boleh bayang. Nampak dah asas fa'ala, fa'ilam. Maka nak jadikan bentuk isim fa'il, maka ditambah alif, maka dia jadi fa'ilun. Betul tak? So bila kita tengok dalam konteks, dalam kes qala, asal dia qala, ada dah alif tu kan? Tu alif kita kata alif kalimah qala tu. Okey? Tak apa melihatlah alif tu asal dia waw ke ya ke, biar dulu. Tapi kita nampak hak cokoh duduk situ adalah alif. Okey? Maka bila kita nak tukar dia, bentuk dia kepada isim fa'il, kita buat mari alif baru kan. Alif hak baru tu kita letak selepas qaf tu. Akan jadilah asal-asal dia qa, lepas tu alif, lepas tu lam dah. Nampak dah? Alif hak yang asal tu, hak yang alif yang kedua lah. Kita kata tak? Yang asal tu, alif tu yang kita tukar dia jadi hamzah. Maka jadilah dia qailun. Jadi hamzah tu, hamzah yang dalam isim fa'il tu asal dia adalah alif qala tu. So alif qailun tu, alif qailun tu adalah alif yang ditambah untuk kita bentuk isim fa'il lah kan. Faham tak? Boleh? Agak faham dah? Okey. Sama juga kes dengan ba'a dan juga dara. Asal dia sebelum jadi ba'i'un tu, asal dia alif lah. Lepas tu ain. Nak baca mana? Tapi alif tu yang kedua tu kita tukar dia kepada hamzah. Maka jadilah dia ba'i'un. Sama juga dara jadi da'irun. Boleh? Qala qailun, qala berkata, ba'a ni bahasa Arab, dia ada 2 makna tak? Dia boleh mari dengan makna jual, dan juga dia boleh mari dengan makna beli. Ini unik bahasa Arab tak? Okey. Tapi kita dalam bahasa moden sekarang ni, dalam bahasa Arab moden sekarang ni, kita guna ba'a dengan ishtara. Tapi kalau kita tengok kitab klasik, dalam teks sastera, teks-teks kitab zaman dulu, ada diguna ba'a juga untuk
jual, untuk beli. Dia boleh guna untuk dua-dua. So nak beza dia ke mana? Nak beza dia tu berdasarkan kepada qarinah dalam ayat lah. Okey. Tapi sekarang ni mungkin sebab dia nak mengelak daripada kekeliruan dia. Dia sama dengan perkataan zauj lah, zauj. Zauj tu asal dia pasangan. So dia pasangan tu boleh jadi isteri ataupun suami dah, pasangan kan. Tapi sekarang ni dalam bahasa Arab moden dia dah pecah dah. Zauj dengan zaujah. Zauj dengan zaujah. Okey. Tak apalah, itu perkembangan bahasa. Cuma di sini ba'a kita bagi makna jual lah. Kalau beli kita guna ishtara. Ishtara. Okey, ba'a, ba'i'un. Okey, ba'a beli. Jual, ba'a jual, ishtara beli. Dara ya durulah berputar. Dara tak? Okey, seputar pun boleh dah. Berputar, dara. Musing. Bukan darun. Kalau darun tu rumah pula lah. Tu isim dah. Ni dara, fa'il dah. Okey. So, isu dia apa? Okey, mudah je. Isu dia kalau fa'il ajwaf. Dan ain dia adalah alif. Kita tahu hamzah je. Tu je. Jadi, ba'i'un, qailun, dairun. Okey. Baik. Amma in kana al-fa'lu ajwafa. Sekiranya fa'il ajwaf, betul dah? Okey, sama macam tadi, tetapi ain dia sahihah. Ain dia sahihah. Ai waw aw ya. Okey. Fa innaha tabqa kama hiya fi ismil fa'ili fataqulu. Okey, baik. Tadi dia kata ain tu alif. Okey. Tapi di sana ada fa'il ajwaf yang kat tengah dia tu dia ada waw ataupun ya, dan awak tengok dia tu berbaris. Cuba tengok contoh kat bawah tu. Awira. Okey, contoh yang kedua ni. Kita tengok contoh dulu dah. Okey, awira, betul. Tapi contoh ni sebenarnya bila Ustaz cek balik, dia bukan hayida tu, dia jayida, dia jim dah, jim. Kalau tengok dalam kamus hayida cari tak jumpa, tak ada. Tapi dia sebenarnya jim jim. Jadi kena beki lah, kena ni lah tanda dah. Okey. Jayida, jayida. Ya. Lepas tu selagi hawila. Okey. Jadi dia kata mereka ceritanya kalau fa'il tu fa'il ajwaf. Okey, dekat tengah dia tu ada waw ataupun ya yang dia berbaris kan. Okey. Maka kita nak bentuk isim fa'il dia sama je dengan hak mula-mula tadi, hak kataba katibun laibun tu, dia ikut yang tu sama je. Maknanya dia tidak berubah waw dengan ya tu kepada benda lain, tidak. Dia kekal. Sebab apa? Sebab dia berbaris. Okey. Tapi kalau alif tadi memang dia dia mati kan, alif tu kan. Okey, tapi yang ni tak, sebab waw tu dia berbaris, ya pun dia berbaris. Tak. Maka bila kita tukar dia dalam bentuk isim fa'il, maka waw dengan ya tu kita bubuh baris dia. Baris bawah. Okey. Tengok. Dia kata awira. Awira ni makna dia, pernah dengar tak perkataan rajulun a'war? A'war. A'war. Alif, hamzah, ain, waw, ra. Wawra, a'war. A'war ni maknanya orang yang buta mata sebelah dah. Buta mata sebelah So kalau awira ni fa'il dia telah buta mata sebelah. Okey. Awirun kata buat dalam bentuk isim fa'il, awirun orang yang buta mata sebelah. Okey. Jayida. Okey. Jayida ni pernah dengar tak dalam Quran? Ingat tak? Mesti confirm ingat tak? Dalam surah Tabbat Yada, tak? Tabbat Yada. Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab.
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Apa makna jidiha? Siapa dia ingat? Apa makna jidiha? Jidiha ni kalau kita tengok terjemahan dia, translation dia, pada tengkuknya, pada lehernya lah. Bukan tekak ni. Ini tekak. Ni tengkuk. Leher tak? Fi jidiha dah. So kenapa ji tu tengkuk ataupun leher? So apa kaitan dengan sini? Sebenarnya jayida ni adalah leher jinjang. Jinjang. Yang mana dia merupakan salah satu Ustaz lupa dah bait syair tu ada dalam buku stam ada dia syair tu. Dalam buku stam ada. Bait syair yang orang Arab ni bila dia puji orang perempuan tak, selain daripada mata yang tajam menawan, dia punya tubuh dia yang tegak, straight, molek, tak bokok tak. Ada lagi dia puji orang perempuan ni tekak dia jinjang. Jadi dalam pujian tu disebut jidan. Jidan. Jid tu adalah tekak lah, leher lah. Dan hak comelnya adalah leher tu jinjang. Dan dalam budaya Melayu pun berleher jinjang tu merupakan satu sifat yang comel lah tak? Yang menarik lah. Okay. So fi'il dia adalah jayida. Jayida. Kalau dalam kamu dia sebut tala unuquhu wa hasuna. Tala unuquhu wa hasuna. Kalau kita kata jayidat al-mar'atu, maknanya tala unuquha wa hasuna. Bukan leher dia khelak gitu tak, tapi leher dia comel, jinjang. Okey. Kalau hawila ni juling. Kalau kita kata ahwal ataupun hawilun tu maknanya orang yang juling. Okey, juling. Juling ni boleh buat tak? Boleh buat. Kalau pandai buat. Tapi tak boleh lama lah, pening kepala dah. Baik. Tapi ada orang yang Allah uji dia memang mata dia memang juling. Tapi dia tak pening pun sebab itu dah Allah buat dia dah. Tapi kalau kita ni tiba-tiba kita julingkan mata kita, memang kita akan pening lah. Okey, hawilun. Okey, ala kulli hal. Tengok waw dia bagi di bawah, ya dia bagi di bawah. Manakala kita jumpa fi'il yang pesen dia lagu ni, maka bila kita nak buat isim fa'il, kita kena ingat lalu kaedah dia. Kaedah dia adalah apa? Buat dalam bentuk fa'ilun tu sama macam kita buat katibun, daribun, nazilun ila akhirih lah. Abirun, hayidun, hawilun. Boleh? Okey, baik. Nampak macam tak habis juga ni. Banyak lagi ni. Okey, tak apalah, kita perhabis yang ni dulu. Kalau tak ada, kita ada dulu kan dalam 10 minit. Okey, wa in kana al-fi'lu naqisan. Sekiranya fi'il tu naqis. Kita selalu ingat kita kena selalu ingat. Kita ni yang peringkat amatur ni dah, novice. Kita ni orang awam biasa dah, termasuk ustaz jugalah. Kita kena ingat. Okey, misal ajwaf naqis. Bila naqis tu huruf illah dia dekat belakang. Dia kata wa in kanal fi'lu naqisan ay akhiruhu harfu illatin. Di akhir dia tu ada huruf illah. Fa innasmal fa'ili yantabiqu alaihi ma yantabiqu alal ismil manqusi. Ay tuhdhafu ya'uhul akhiratu fi halatai ar-raf'i wal jarri wa tabqa, yani tabqal ya fi halatin nasbi fataqulu da'a da'in masya mashin radiya radin. Okey.
Situ dia sebut isim mangkus. Okay. Satu benda lagi yang kita kena ingat, isim mangkus. Isim ni dia ada isim mamdud, isim mangkus. Lepas tu isim apa saya lagi? Apa istilah dia? Tak boleh ingat. Istilah dia. Maksur. Isim maksur. Isim maksur contoh kita kata al-fata. Al-fata. Fata. Dia belakang dia tu dia ada apa? Dia ada alif maksurah tu kan? Fata. Kalau mamdud contoh dia samaun, samaun, mamdud. Dia belakang dia ada alif lepas tu hamzah. Okey. Lepas tu selagi mangkus. Mangkus tu apa ni? Dia buku hilang lagi. Okey, sorry. Apa buku hilang kejap. Dia Ustaz kena klik semula. Mungkin dia ada tempoh masa dia ke? Sekejap dia hilang. Sekejap lah. Okey, boleh. Ada tak buku dia? Ada lah. Okey. Dia kata isim mangkus. Isim mangkus ni kan awak ingat saja. Qadi. Al-qadi tu. Qadi kalimah qadi. So kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita kena ingat contoh supaya mudah untuk kita ingat kaedah tu ataupun benda tu. Ingat kalau isim maksud fata. Fata tu fa, ta, lepas tu ada alif maksurah dah, fata. Kalau mamdud sama mamdud alif lepas tu hamzah. Last dia hujung last Ni kita bicarakan tentang hujung kalimah tu, hujung akhir kalimah tu. Selagi mangkus ingat qadi. So qadi ni kalimah al-qadi ataupun qadin ni dia ada kaedah dia. Isim mangkus ni iaitu kalau ketika marfu' kita baca dia qadin. Ketika dia majrur kita baca dia qadin ataupun ketika fi halatir raf'i kita kata fi halatir raf'i. Kita baca dia qadin. Fi halatil jarri kita baca dia apa? Qadin juga. Tapi kalau fi halatin nasbi kita baca dia qadiyan. Sama juga kita buat alif lam kat depan. Kita kata al-qadi. Tapi bila mansub al-qadiyah. Itu kita kena ingat semua. Kaedah isim mangkus. So kenapa sebut isim mangkus ni? Sebab fi'il nakis ni kalulah kita nak buat dia isim fa'il, maka kaedah dia sama dengan isim mangkus tu. Apa kaedah dia? Tuhzafu ya'uhul akhirah fi halatai ar-raf'i wal jarri wa tabqa fi halatin nasbi. Ataupun watubqa fi halatin nasbi. Dibuang ya akhir dia tu ketika rafa' dan ketika jar dan dikekalkan ketika nasab. Okey, tengok contoh da'a. Da'a tu fi'il naqis sebab belakang dia tu ada alif. Da'a yad'u dah. Okey. So bila kita nak buat dalam bentuk isim fa'il, kita tambah alif selepas dal. Tak? Selepas ain tu dia tak ada dia da'in. Macam isim mangkus. Qadi tu kan. Qadin qaf alif ba. Qaf alif ba. Qadin. Ini pun sama da'in. Maknanya kalulah ketika nasab kita akan baca qadiyan tak? Isim mangkus tu. Maka yang ni pun sama. Dia jadi apa? Dia jadi da'iyan. Da'iyan. Boleh? Da'iyan. Okey. Boleh? Masya berjalan. Masya yamshi. Orang yang berjalan. Tadi da'a ni mengajak ataupun berdoa dah. Orang yang mengajak ataupun orang yang berdoa. Da'in. Kalau masyin ni orang yang berjalan. Masya jadi masyin.
Bukan masyin, tak ada. Bukan masyin je. Tapi ketika dia mansub fi halatin nasbi, kita akan kata masyian. 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 Dia ada ya kat depan, kat belakang dia tu tanwin. Sama juga kalau kita bubuh alif lam. Alif lam. Kalau kita bubuh alif lam, kita akan kata al-mashi. Al-mashi dah. Ad-da'i, al-mashi. Okey. Tapi kalau nasab ad-da'iya, al-mashiya, macam tu. Okey, radhiya. Dia akan jadi radin. Radin. Kalau kita bubuh alif lam, dia jadi ar-radi. Macam tu. Tu ketika fi halatil raf'i dengan halatil jarri. Tapi ketika dia fi halatin nasbi, dia akan jadi apa? Radiyan ataupun ar-radiyah. So ringkas ceritanya, dia sama dengan isim manqus. So kalau kita faham dah isim manqus tu, insya-Allah kita fahamlah macam mana kita nak bentuk isim fa'il daripada fi'il naqis. Fi'il naqis. Boleh tak? Okeylah. Boleh dah? Okey, baik. So kita ada 2 minit lagi. Kita sambung minggu depan lah yang min ghairis sulasi ni. Kita nak masuk hal baru pula, panjang pula cerita ni, tak ada malam ni dah. Yang penting kita ingat yang nombor 1 ni, yang alif ni. Yang alif dah. Atas wazan fa'il, dia ada 2 pecahan dia. Kalau asal dia mana-mana fa'il sulasi, kita boleh bentuk dia atas apa ni, atas wazan fa'ilun. Tapi itulah ada bulat tu. Bulat yang pertama dan bulat yang kedua. Bulat yang pertama kalau lah fa'il tu ajwaf, ainuhu alif, lagu mana. Lepas tu kalau fa'il tu ajwaf, ain dia tu waw dengan ya yang berbaris tu dah, lagu mana. Kemudian kalau fa'il tu naqis, lagu mana. So lepas ni bila kita faham kaedah ni, mari saja mana-mana fa'il yang walaupun ia tidak disebut oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi di sini, kita boleh buat. Sebab kita tahu dah kaedah dia tu. Nak apa ni, nak orang kata apa? Nak ingat tu yang masalahnya. Nak ingat tu yang masalah dia. Okey, baik. Tengok soalan dah kalau ada sekejap. Oh banyak ni, Ahmad Azizullah. Okey, sekejap tengok dah. Apa soalan dia? Kita start daripada atas dah. Okey. Nurul Nabilah apa ni? Ad-dalalatu al-irsyad. Ad-dilalah ke tu? Isim li'amalid dalal. Ya. Ke apa ad-dalalah? Mata ustaz tak nampak. Ad-dilalah ke ad-dalalah? Yang kedua tu. Maju ila lid-dalili awid-dalali minal ujrah. Lelongan. Maknanya ada ad-dilalah tapi membawa makna lain ke? Okey. Dah tengok soalan satu-satu dah. Okey. Apa Azizullah sebut tu? Hak yang Ustaz sebut tu. Misal huruf illah kat depan. Okey. Ajwaf naqis. Okey. Isim fa'il. Okey. Isim fa'il kita nak tahu alif hak asal, alif hak tambah tu tak? Hak yang berubah jadi hamzah tu adalah alif hak yang asal ada pada fa'il tu lah. Nah, qala alif tu hak tukar jadi hamzah. Alif hak qailun tu, alif hak yang hamzah tu adalah alif hak asal. Alif yang selepas qaf tu alif yang ditambah. Okey. Lepas tu apa? Okey, beza kalimah ba'a dengan ishtara. Okey. Isim mamdud. Yalah, tu kena ingat semua dia. Mamdud maksud dengan mangkus. Mamdud. Sebab dalam surah dia memang ada perbahasan khusus. Kita akan jumpa lepas ni.
kita akan jumpa tajuk selepas ni lah, khusus pasal isim yang 3 beradik tu, 3 ataupun 4 beradik tu. Okey. Apa tu? Kalau isim fa'il untuk fi'il nakis tu dalam mu'annas, dia jadi macam mana? Da'ah. Da'iyah jelah, da'iyah dia. Da'in tu muzakkar dah. Kalau mu'annas dia buat mari balik ya tu. Kita kata da'ah, kita kata da'iyah. Mashin masyiyah. Radin radiyah. Kita tambah ya dengan ta dah. Boleh dah? Okey. Ustaz, kenapa da'a tak jadi da'au? Tak jadi da'au? Tak, dia da'a yad'u. Dia memang alif tu asal dia adalah waw. Memang. Kemudian dia di inqalabat alifan dia bertukar jadi alif, ataupun qulibat alifan, dia ditukar jadi alif. Bukti dia asalnya waw adalah kita kata da'a yad'u, da'wah. Tak. Bila kita buat masdar dia da'wah, kita guna huruf waw dah, da'wah. Maka da'a alif tu asal dia adalah waw. Okey. Yang entah tulis tu Abdul Rahim tu da'au tu waktu ketika jamak dah. Ke apa? Oh da'i tak boleh, tak boleh sebab dia memang kaedah dia fi'il naqis, dia memang atas bentuk dia lagu tu da'in, atas sama dengan isim mangkus, dia jadi macam isim mangkus. Dia jadi isim mangkus. Itu memang kaedah dia. Okey. Kita ada soalan. Okey, so walaupun malam ni kita sejam ni sikit je kan, tapi insya-Allah kalau kita ingat betul-betul dan kita faham, insya-Allah lah, mari saja mana-mana fi'il depan ni kita boleh kiaskanlah. Dan insya-Allah semoga kita ingat dan dapat mengelakkan kita daripada melakukan kesalahan. Dah. Jadi cukuplah setakat tu malam ni. Jadi kita sambung lagi insya-Allah minggu depan untuk wa min ghairi thulathi pula. Wa min ghairi thulathi. Baik, syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan. Ila liqa ma'as salamah.